Hai semua, jadi hari ini Cikgu akan teruskan pengejaran Cikgu Sains Kenal 5, Bab 5, tajuk dia gerakan. Okey. Kita bermulalah kita punya pengejaran ya, pelajaran kita. Okey. Gerakan kenderaan di darat. Okey, untuk kenderaan kita ada 3 jenis kenderaan. Kita ada kenderaan di darat, kita ada kenderaan di air dan kenderaan di udara. Jadi kita pergi kenderaan di darat lah. Okey, jadi prinsip gerakan kenderaan di darat. Okey, kebanyakan kenderaan, bukan kebanyakan lah. Okey, kenderaan di darat menggunakan roda untuk bergerak. Memang semua kenderaan darat ni menggunakan roda untuk bergerak lah. Dalam contoh kita tengok contoh ni lah. Okey, contoh kita ada roda untuk basikal, kita ada roda untuk kereta. Okey. Jenis kenderaan di darat. Okey, ada 2 jenis, okey, iaitu kenderaan yang tidak berenjin dan kenderaan yang berenjin. Okey, kita lihat dulu contoh untuk kenderaan yang tidak berenjin. Okey, contoh kenderaan tidak berenjin seperti basikal, okey, ataupun kereta lembu ni. Jadi kenderaan tidak berenjin ni kita akan gerakkan dia menggunakan kuasa manusia ataupun kuasa haiwan lah. Okey. Selain daripada kereta lembu ni kita ada kereta kuda. Okey. Selain daripada kereta kuda kita ada kereta kerbau. Okey. Jadi ada banyak jenis lah. Okey, banyak jenis haiwan yang kita boleh gunakan untuk menggerakkan sesuatu lah. Okey. Sekarang kita lihat dulu basikal. Macam mana basikal ni boleh bergerak. Okey. Ini adalah basikal. Kita tengok label dia, kita ada injak, kita ada gegancu di sini, kita ada rantai besi, kita ada hub roda yang bergerigi di belakang ni. Okey, jadi bagaimana basikal ni boleh bergerak? Basikal ni bergerak berdasarkan putaran rodanya. Okey, kalau rodanya tidak berputar, maka basikal ni tidak akan bergerak. Jadi untuk menggerakkan basikal kita mesti memutarkan rodanya. Okey. Yang ini adalah prinsip operasi untuk basikal. Okey. Mula-mula kita gerakkan injak. Okey, pedal dalam bahasa Inggeris pedal dia lah, kita injak tu pedal. Okey, itu injak. Okey, kita gerakkannya. Bila injak ni sudah bergerak, maka gegancu ni akan berputar. Ni gegancu yang bergigi ni, dia akan berputar. Bila gegancu ni sudah berputar, maka rantai besi ni akan mula bergerak. Okey. Mula berputarlah ni rantai besi. Bila rantai besi ni sudah berputar, maka hub di belakang ni pun akan turut berputar. Bila hub di belakang ni sudah berputar, maka roda basikal akan bergerak. Jadi ini adalah prinsip operasi untuk basikal. Okey. Ada 5 saja dia punya step. Okey, jadi cikgu harap kamu ingatlah. Okey. Dan jangan lupa ingat ini label lah. Okey. Okey, kita bergerak terus kepada kenderaan berenjin. Okey, ini adalah kenderaan berenjin. Kenderaan berenjin ni menggunakan tenaga api. Okey, sama ada petrol, diesel, arang batu dan gas asli. Kalau petrol tu kita macam kereta kecil, kita guna petrol lah. Lori-lori kita guna diesel. Okey, bas-bas pun kita guna diesel. Kalau arang batu tu kereta api lah. Kereta api kita menggunakan arang batu. Kalau gas asli tu contohnya macam ada taksi-taksi, setengah taksi tu menggunakan natural gas. Okey. Okey. Yang tu mereka telah modify lah, modifikasi kalau cikgu tak silap ya. Okey. Jenis-jenis enjin. Okey, sekarang kita pergi tengok jenis-jenis enjin. Okey, untuk enjin ada 3 jenis. Okey. Enjin petrol ada 2, enjin diesel ada 1. Jadi 1 campur 2 semuanya 3 lah. Kita ada enjin petrol 4 lejang, enjin petrol 2 lejang, enjin diesel 4 lejang. Okey, jadi semuanya ada 3 jenis enjin yang perlu kamu pelajari untuk SPM ni lah. Okey. Okey, kita lihat dulu lejang-lejang pada setiap enjin. Okey. Untuk enjin 4 lejang, tidak kisahlah ada petrol ataupun diesel, ini adalah lejang-lejang yang ada. Okey, peringkat-peringkat yang perlu dibuat dalam satu kitaran, iaitu lejang aruhan, lejang mampatan, lejang kuasa dan lejang exhaust. Okey. Manakala untuk enjin 2 lejang, kita ada lejang ke atas dan lejang ke bawah. Okey, ada 2 lejang sajalah. 4 lejang ada 4 lejang dia lah. Okey, jadi setiap lejang ni, okey, untuk 4 lejang petrol dan diesel ni kita guna yang lejang-lejang ni lah. Untuk 2 lejang ni kita guna lejang dia ni lah. Okey, lejang ke atas dan lejang ke bawah ni. Okey. Kita bergerak seterusnya. Okey, enjin petrol 4 lejang. Okey, ini adalah struktur enjin 4 lejang. Okey, dalam
enjin 4 lejang ni kita nampak di sini kita ada silinder. Ini 1 2 3 4, ada 4 silinder. Okey. Keempat silinder ni disambungkan dengan aci engkol. Jadi dalam setiap silinder ni ada ombor, okey. Ada palang pencucu, ada injap exhaust dan injap masuk. Okey, ini adalah enjin petrol 4 lejang, okey. Ini yang seperti yang saya cakapkan tadi. Okey, ada 4 silinder, okey, yang mana setiap silinder ni disambungkan dengan aci engkol. Okey, jadi setiap silinder tu ada ombor, ada palang pencucu, ada injap exhaust dan injap masuk. Okey, jadi kita bergerak terus kepada lejang-lejang yang terdapat pada enjin petrol 4 lejang. Okey. Lejang aruhan. Okey, ini adalah gambar raja untuk lejang aruhan. Kita lihat dulu komponen-komponen yang ada. Kita ada ombor, injap masuk, okey, injap exhaust dan palang pencucu di tengah-tengah di atas ni. Okey. Jadi apa yang berlaku semasa lejang aruhan? Okey, injap masuk ni terbuka. Bila injap masuk ni terbuka, secara tidak langsung campuran petrol dan udara akan masuk ke dalam ruang silinder ni di tengah-tengah ni. Okey. Jadi kita lihat ni ombor. Apa ombor ni buat? Turunkan naik ni. Ombor ni turun. Okey, injap exhaust tertutup. Kita tengok balik, okey. Seperti yang cakap tadi, injap masuk terbuka, injap exhaust tertutup. Ombor dia turun. Jadi ombor turun, campuran petrol dan udara masuk ke dalam silinder. Okey. Yang ni lejang aruhan. Okey, kita terus bergerak kepada lejang mampatan. Jadi apa yang berlaku pada lejang mampatan? Okey. Kita lihat ni injap. Kedua-dua injap ni tertutup. Okey, ombor ni naik. Jadi semasa lejang mampatan, bila ombor naik, campuran petrol dan udara tu dimampatkan. Okey. Petrol dan udara dimampatkan di dalam silinder. Okey. Injap masuk tertutup, injap exhaust pun tertutup, ombor dia naik. Jadi campuran petrol dan udara dimampatkan. Okey. Semasa lejang kuasa, apa yang berlaku? Okey. Bila petrol dan udara dimampatkan bersama-sama, okey, secara tidak langsung tekanan dan dia punya haba pun akan meningkat. Okey. Jadi campuran petrol dan udara tadi itu akan dibakar oleh palang pencucu. Okey. Palang pencucu nanti ni akan memercikkan api. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Palang pencucu akan memercikkan api lalu membakar campuran petrol dan udara tadi. Okey. Bila petrol dan udara dibakar, dia akan menghasilkan satu daya yang kuat dan menolak ombor ke bawah. Bila ombor ditolak ke bawah, aci engkol itu akan berputar. Aci engkol berputar, dia akan menggerakkan gandar, lalu roda akan bergerak, kereta pun bergeraklah. Okey. Ini adalah ringkasan untuk lejang kuasa. Kita ada injap masuk yang tertutup, injap exhaust yang tertutup, ombor dia turun. Campuran petrol dan udara dibakar oleh palang pencucu. Macam mana palang pencucu membakarnya? Dia akan memercikkan api. Okey, palang pencucu akan memercikkan api. Okey. Lejang exhaust. Okey. Apa yang berlaku semasa lejang exhaust? Kita lihat ni, injap masuk tertutup, injap exhaust ni terbuka. Ombor naik. Ombor ni naik, bila ombor naik, okey, ombor naik, dia akan tolak semua hasil-hasil pembakaran ataupun gas-gas exhaust yang terhasil semasa pembakaran tadi, tolak keluar dan keluar melalui injap exhaust. Okey. Jadi di injap exhaust nanti tu akan keluarlah tu gas-gas exhaust tu. Okey, gas-gas exhaust hasil-hasil pembakaran petrol dan udara tadi. Okey. Okey, ini ringkasan dia. Injap masuk tertutup, injap exhaust terbuka, ombor dia naik, gas exhaust keluar. Okey. Jadi kamu kena ingatlah setiap gambaran tu, setiap gambar raja tu untuk setiap lejang tu berbeza-beza, tidak sama. Okey. Jadi kamu lihat dia punya injap, okey, dan ombor dia macam mana. Okey, jadi kamu dapat bezakanlah di antara keempat-empat lejang tu nanti. Okey, itu siang untuk enjin petrol 4 lejang. Okey, kita beralih kepada enjin diesel 4 lejang. Okey. Untuk enjin diesel 4 lejang,
Selalunya kita gunakan enjin diesel ni dalam kenderaan-kenderaan yang berat, lori-lori, bas-bas. Jadi bila kita gunakan enjin menggerakkan lori yang berat dan besar, maksudnya kita memerlukan enjin yang mengeluarkan kuasa yang besar. Okay? Bila enjin tu berkuasa besar, maksudnya dia punya silinder, dia punya dinding silinder tu mestilah tebal, okay? Dan cekap. Okay. Setiap silinder, okay, kita lihat ni. Setiap silinder dalam enjin diesel 4 lejang mengandungi ombor, injap masuk, injap exhaust dan pemancit. Okay, kita nampak saya beza di sini kan. Untuk enjin petrol kita guna palang pencucu. Tapi kalau enjin diesel ni kita guna pemancit. Okay, tidak samalah. Okay. Tapi dia masih ada ombor, masih ada injap masuk dan injap exhaust. Yang beza di sana pemancit dan palang pencucu. Okey. Kita terus bergerak kepada lejang-lejang enjin diesel 4 lejang. Okey, ini adalah lejang yang pertama iaitu lejang aruhan. Sama juga macam petrol. Lejang pertama aruhan juga. Okey. Apa yang berlaku semasa di lejang aruhan ni? Sebelum kita lihat apa yang berlaku, kita lihat kedudukan dia. Injap masuk, okey, masih lagi tempat yang sama macam petrol. Injap exhaust pun sama. Yang beza dia di sini adalah ni nah, pemancit. Okey, kalau enjin petrol di sini tadi kita ada palang pencucu. Tapi untuk diesel kita ada pemancit minyak. Okey, dia akan memancitkan minyak diesel. Okey. Okey, apa yang berlaku semasa lejang aruhan? Okey, injap masuk ni akan terbuka. Okey, udara akan masuk ke dalam silinder. Okey, ombor akan turun. Kita lihat ni injap exhaust. Injap exhaust tertutup. Okey. Ini ringkasan dia. Injap masuk terbuka, injap exhaust tertutup. Okey, ombor dia turun. Okey. Jadi untuk enjin diesel ni hanya udara saja masuk. Okey, udara saja yang masuk ke dalam silinder. Okey. Kita pergi lejang mapatan. Jadi apa yang berlaku di lejang mapatan? Kedua-dua injap ni tertutup. Sama juga macam petrol tadi, kedua-dua injap tertutup. Okey, ombor dia naik. Bila ombor dia naik secara tidak langsung, dia akan memampatkan udara tadi. Udara yang dimampatkan akan menyebabkan tekanan dia meningkat, sekaligus haba dia juga turut meningkat. Okey, dia akan menjadi udara yang sangat-sangat panas. Okey. Ini dia punya ringkasan. Injap masuk tertutup, injap exhaust tertutup, ombor dia naik. Bila ombor naik, kita kena ingat udara tu dimampatkan. Okey. Bila udara dimampatkan, ingat tekanan dan suhu dia meningkat. Okey. Jadi apa yang berlaku di lejang kuasa? Di lejang kuasa nanti pemancit tu akan memancitkan diesel. Jadi diesel tu akan dibakar oleh udara yang panas. Okey. Udara yang panas membakar diesel yang dipancitkan oleh pemancit lah. Okey, yang dikeluarkan oleh pemancit. Okey. Jadi diesel yang terbakar nanti akan menghasilkan daya yang kuat menolak ombor ke bawah. Lalu aceh engkol tu akan berputar, gandar berputar, roda pun bergerak, kereta bergeraklah. Okey. Ini ringkasan dia. Injap masuk tertutup, injap exhaust pun tertutup, ombor turun. Okey. Beza di antara petrol dan diesel tadi, kalau petrol tadi, okey, campuran petrol dan udara dibakar oleh palang pencucu. Untuk diesel ni, udara yang panas membakar diesel. Itu beza dia. Udara yang panas membakar diesel. Nah, diesel tu dari mana? Diesel tu daripada pemancit. Okey, ingat Okey, lejang exhaust. Apa yang berlaku di lejang exhaust? Okey, injap masuk ni akan tertutup, injap exhaust ni terbuka. Jadi ombor naik, ombor naik, dia akan tolak semua gas-gas exhaust, hasil-hasil pembakaran diesel tadi. Okey, hasil-hasil pembakaran diesel akan ditolak keluar melalui injap exhaust. Okey, jadi ini ringkasan dia lah. Injap masuk tertutup, injap exhaust terbuka, ombor dia naik, gas exhaust keluar. Okey, ataupun hasil-hasil pembakaran diesel tu akan keluar melalui injap exhaust. Okey, melalui injap exhaust. Okey. Enjin petrol 2 lejang. Enjin petrol 2 lejang kita gunakan dalam motosikal ataupun dalam mesin pemotong rumput. Okey, tahu? Okey, pemotong rumput. Grass cutter. Okey. Dia tidak mempunyai injap. Dan ombor dalam silinder bertindak sebagai injap. Okey.
Kalau enjin petrol tidak injap, dia ada apa? Okey, dia ada salur. Okey, apa beza salur dengan injap? Okey. Salur ni dia cuma saluran saja. Okey, dia tidak boleh tertutup dan terbuka. Tapi kalau injap ni, dia ada saluran dan dia boleh tertutup, dia boleh terbuka. Tutup, buka. Tutup, buka. Okay, tapi kalau salur, dia tidak boleh tutup, buka sendiri. Okey. Itu beza dia. Jadi kita lihat ni, ni dia punya komponen-komponen. Kita lihat dulu lejang yang pertama. Lejang yang pertama kita namakan lejang ke atas. Okey, apa yang berlaku? Sebelum kita lihat apa yang berlaku, kita lihat dulu apa-apa benda yang ada di sini. Kita ada salur exhaust, kita ada salur masuk, kita ada ombo, kita ada palang pencucuh. Okey. Jadi beza ada di sini. Beza antara enjin petrol 2 lejang dan 4 lejang. Okey. Untuk petrol 2 lejang, dia menggunakan salur masuk dan salur exhaust. Okey. Untuk enjin petrol 4 lejang, kita guna injap masuk dan injap exhaust. Okey. Jadi apa yang berlaku? Semasa lejang ke atas, kita lihat ni ombo di sini yang hitam-hitam ni. Apa ombo ni buat? Ombo ni menutup salur exhaust dan dia buka ni salur masuk. Jadi bila salur masuk ni terbuka, campuran petrol dan udara ni akan masuk ke dalam. Okey, campuran petrol dan udara akan masuk ke dalam. Dia masuk. Okey. Dia masuk. Kemudian dia tunggu di sini. Dia tunggu sini bawah ni, di salur pemindahan ni. Kenapa dia bertunggu di sini? Okey, bila mana ombo ni turun nanti, ombo turun, okey, campuran petrol dan udara tu nanti akan ditolak, bergerak masuk ke dalam silinder ni. Lepas tu nanti ombo ni naik lagi balik. Bila ombo ni naik balik ke lejang ke atas, apa yang berlaku? Campuran petrol dan udara di sini tadi akan dimampatkan. Okey, lalu dibakar oleh palang pencucuh. Palang pencucuh di sini akan memercikan api, membakar campuran petrol dan udara tadi. Kemudian apa yang berlaku? Balik lagi kepada lejang ke bawah, iaitu ombo ni akan turun. Dan kamu kena faham di sini ya. Waktu ombo ni naik memampatkan campuran petrol dan udara, okey. Waktu dia memampatkan petrol dan udara di sini, ada lagi petrol dan udara yang masuk dari sini. Ada lagi. Jadi dia berterusan. Okey, berterusan. Okey. Dia non stop. Lepas tu dia tutup, dia mampat lagi. Waktu dia mampat dia buka. Masuk lagi tu petrol dan udara. Lepas tu dia tutup, dia mampat lagi. Okey. Jadi dia punya ringkasan, salur masuk dia terbuka, salur exhaust dia tertutup. Ombo dia naik, campuran petrol dan udara akan masuk. Ini dia punya lejang ke bawah tadi. Okey, yang cukup cepat. Ini lah cukup cepat dia. Ombo dia turun. Bila ombo dia turun, campuran petrol tadi akan masuk ke dalam silinder di sini. Lepas tu nanti dia naik lagi balik dan si mampat dia bakar. Lepas tu dia turun lagi balik, dia tolak lagi balik. Sambil dia tolak, campuran petrol dan udara masuk sini. Okey, campuran petrol dan udara sini akan menolak gas exhaust yang terhasil yang ada di sini nih. Dia tolak keluar melalui salur exhaust nih. Jadi dia akan berterusan lah, lejang ke atas, lejang ke bawah, lejang ke atas, lejang ke bawah, lejang ke atas, lejang ke bawah. Okey, non stop. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham bagian ni ya. Ini dia punya ringkasan. Okey, yang mana salur masuk dia tertutup, salur exhaust dia terbuka, ombo dia turun dan gas exhaust keluar. Okey, gas exhaust dia akan keluar. Okey, sekarang kita lihat pula perbandingan di antara enjin diesel dan enjin petrol 4 lejang. Okey, apa beza dia dan apa dia punya persamaan. Okey. Bila cikgu sebut perbandingan di sana maksudnya cikgu mau tahu apa persamaan dia, apa perbezaan dia. Okey. Ini perbandingan dia. Kita lihat persamaan di antara petrol dan diesel 4 lejang ni. Okey, untuk 4 lejang apa persamaan dia? Dua-dua tu ada 4 lejang lah, iaitu lejang aruhan, lejang mampatan, lejang kuasa dan lejang exhaust. Okey. Jadi ada 4 jenis lejang dia lah. Okey. Jadi perubahan tenaga yang terlibat kita ada, yang pertama kita ada tenaga kimia, okey, iaitu petrol dan diesel, yang mana akan bila dibakar akan menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba akan menggerakkan kereta tu lah, yang mana akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey. Tenaga kimia, tenaga haba dan tenaga kinetik. Okey. Yang ni persamaan dia. Okey, apa perbezaan dia pula? Okey, kita lihat perbezaan di antara enjin diesel dan enjin petrol. Okey, untuk petrol dan diesel dia punya beza
Okey, enjin petrol dia punya bahan api petrol. Diesel kita guna diesel lah. Okey. Petrol dia ada palang pencucur. Diesel pula ada pemancit. Okey. Petrol dia punya dinding silinder nipis. Okey, diesel pula dinding silinder dia tebal. Kenapa mesti nipis? Kenapa mesti tebal? Oleh kerana petrol ni kuasa dia kurang, jadi kita tak payahlah mau kasih tebal-tebal dia lah. Okey. Kalau diesel ni kalau kita buat nipis-nipis, dia punya dinding silinder nanti pecah sebab kuasa dia terlampau besar. Jadi dia punya dinding silinder mesti tebal. Sebab kalau nipis nanti dia pecah. Kalau petrol pula kalau kita buat dinding silinder yang tebal nanti dia punya enjin terlampau berat. Okey. Petrol pula dia punya enjin kurang bising. Manakala enjin diesel ni lebih bising. Kamu lihat tu lori-lori bergerak, okey, bas-bas bergerak. Bising sian. Okey. Anda juga tahu bising tapi lebih bising lah kan, lebih bising berbanding kereta-kereta biasa. Okey. Kita sambung semula perbezaan-perbezaan yang ada. Yang pertama, okey, yang ni sikit-sikit dia punya perbezaan, yang ni kita tambah lagi. Tambah lagi perbezaan dia. Apa perbezaan dia antara petrol dan diesel ni? Okey. Untuk petrol, cara kita menyalakan api dia, macam mana dia dibakar. Okey, untuk enjin petrol dia akan dibakar menggunakan palang pencucur, yang mana palang pencucur akan memercikkan api. Manakala untuk diesel dia akan dibakar oleh udara yang panas. Okey. Manakala bahan yang masuk, okey, bahan yang masuk ke dalam silinder untuk enjin petrol, bahan yang masuk adalah petrol dan udara. Manakala untuk diesel hanya udara saja yang masuk ke dalam silinder. Okey. Okey, kuasa petrol kuasa dia lebih kecil dan kurang cekap, okey, kurang cekap. Manakala untuk diesel kuasa dia lebih besar dan lebih cekap. Itu sebab kita gunakan dia untuk kenderaan-kenderaan yang lebih berat dan yang lebih besar. Okey, saiz dan berat enjin. Petrol dia punya saiz tu lebih kecil dan lebih ringan berbanding diesel yang lebih besar dan lebih berat. Kegunaan dia untuk petrol ni kita guna enjin petrol ni kita guna untuk kenderaan-kenderaan ringan lah. Okey, bukan juga ringan, dia berat juga, tapi kalau dibandingkan lori ringan sikit lah kan. Jadi kalau diesel ni kita guna untuk lori, okey, untuk bas-bas. Okey, ini adalah perbandingan di antara enjin petrol dan enjin diesel 4 lejang. Okey. Sekarang kita bandingkan pula enjin petrol 2 lejang dan enjin petrol 4 lejang. Okey. Enjin mesin potong rumput dan enjin kereta ataupun enjin motor dengan enjin kereta. Apa beza dia? Okey. Persamaan, kita lihat persamaan. Okey, kedua-duanya menggunakan jenis pembakaran dalam. Maksudnya dia punya bahan api akan dibakar di dalam enjin lah. Okey, bahan api yang kita gunakan kedua-duanya menggunakan petrol dan menggunakan palang pencucur. Kedua-duanya juga menggunakan palang pencucur untuk memercikkan api lalu membakar campuran petrol dan udara. Okey, dalam enjin. Okey, perubahan tenaga yang terlibat sama juga daripada tenaga kimia daripada petrol. Okey, dibakar membentuk tenaga haba. Tenaga haba tu akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey, yang mana cengkol akan berputar menggerakkan kereta. Okey, kita dapatlah tenaga kinetik di sana. Okey, perbezaannya. Apakah perbezaan antara enjin 4 lejang dan enjin 2 lejang ni? Okey, untuk 4 lejang, okey, mempunyai injap masuk dan injap exhaust. Untuk 2 lejang tidak mempunyai injap masuk dan injap exhaust. Jadi dia tidak injap. Okey, dia cuma ada salur. Jadi cikgu ingatkan semula, apa itu injap dan salur. Okey. Injap tu dia boleh tutup, dia boleh buka sendiri. Okey, dia boleh tutup, dia boleh buka. Tapi kalau salur, dia tidak penutup, tidak bikin buka dia. Okey, dia saluran saja. Okey, saluran saja. Itu beza dia. Okey. Campuran petrol dan udara masuk terus ke dalam silinder. Tapi kalau itu untuk 4 lejang dia terus masuk ke dalam silinder. Tapi untuk 2 lejang dia akan dipindahkan dulu ke dalam salur pemindahan. Okey. Dia masuk dulu ke dalam kebuk engkol tu, lepas tu dia tunggu dulu di salur pemindahan untuk dipindahkan ke dalam silinder tu. Masuk dulu dalam kebuk engkol, lepas tu disalurkan melalui salur pemindahan. Okey, masuk ke dalam silinder. Okey. Gas exhaust yang dihasilkan untuk enjin 4 lejang ni kurang berjelaga. Kurang berjelaga sini maksudnya
Jelaga tu yang hitam-hitam tu, macam lilin tu kan, kalau kita bakar lilin, kita nampak tu garis-garis bebenang-bebenang karbon yang hitam tu. Itu kita panggil jelaga. Okey. Jadi untuk 4 lejang ni kurang berjelaga, tapi kalau enjin 2 lejang ni lebih berjelaga. Okey. Dan 4 lejang ada 4 lejang lah. Okey, kita sebut semula lejang-lejang dia, lejang arohan, lejang mampatan, lejang kuasa dan lejang exhaust. Manakala untuk enjin 2 lejang ni kita ada 2 lejang ya, iaitu lejang ke atas dan lejang ke bawah. Okey. Hubung kait antara prinsip operasi enjin dengan pergerakan kenderaan. Yang ni tidak juga terlampau penting, tapi tambahan sajalah. Okey, jadi seperti yang saya cakap tadi, setiap silinder dalam enjin, empat silinder dalam enjin tu disambungkan pada aci engkol. Okey, jadi gerakan ombor pada setiap silinder tu akan menggerakkan aci engkol tu. Jadi bila ombor turun naik, dia akan menggerakkan aci engkol tu. Okey. Aci engkol yang berputar dengan laju tu akan menggerakkan gandar sekaligus akan menggerakkan roda. Ini kita panggil sistem pemindahan tenaga. Okey, sistem pemindahan tenaga. Okey, ini adalah dia punya gambaran lah. Okey. Enjin dipas terus kepada gandar, lalu roda pun bergeraklah. Okey. Di dalam kereta juga kita ada sistem gear 1 hingga 5, kita ada undur, reverse, okay, kita ada sistem pemecut, lepas tu kita ada sistem brake. Yang ini tambahan sajalah. Okey, tambahan saja. Jadi yang ini cikgu rasa tidak masalah juga. Jadi kita akan sambung kita punya kelas nanti untuk laju halaju pecutan ni, sebab cikgu mau makan dulu, lapar sudah. Okey, bye.